Pada pagi ini, sudah pasti kita juga nak bercakap tentang merayakan inovasi dan teknologi FRIM yang juga dikenali sebagai Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia. Jadi, bagaimana kita ingin mengetahui apakah sumbangannya dan juga bagaimanakah kita boleh merakyatkan inovasi dan teknologi. Saya amat berhati untuk bersama dengan Tuan Mahmudin Saleh, juga merupakan pengarah bahagian inovasi dan komersialisasi Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, banyak produk kita bawa ni hari ini pada pagi ini. Sebelum kita bercerita lanjut, ini kesempatan yang terbaik kita nak bercerita tentang maksud merakyatkan inovasi dan teknologi FRIM, Tuan. Pertama sekali saya bagi pihak FRIM ucapkan ribuan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menyebut kami untuk berkongsi sedikit mengenai usaha-usaha yang FRIM lakukan. Ya. Kenapa kita panggil merakyatkan inovasi dan teknologi FRIM? Sebenarnya dalam kita melaksanakan fungsi utama FRIM, iaitu menjalankan pendidikan dan pembangunan, kita pastikan hasil-hasil penyelidikan kita ini adalah memberi impact dan outcome kepada pembangunan negara. Seperti kita sedia maklum, penyelidikan ini adalah perkara yang sangat penting yang boleh memacu pembangunan ekonomi. Namun yang paling penting, inovasi ataupun hasil penyelidikan ini kita olah dalam bentuk yang boleh mendapat manfaat kepada rakyat. Maksudnya rakyat mendapat manfaat dan rakyat mendapat peluang pekerjaan dan negara juga membangun melalui kemakmuran sektor ekonomi negara. Okey, itu sebenarnya hasrat di sebalik merakyatkan kita kata inovasi dan teknologi di bawah Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Di hadapan kita ini ada beberapa produk dan juga contoh-contoh teknologi dan produk FRIM yang dikomersialkan. Mungkin boleh digambarkan seketika Tuan berkenaan tentang produk-produk yang dibawa pada hari ini. Sebenarnya dari segi produk-produk yang kita bawa hari ini adalah bukti bahawa pelaburan yang negara belanjakan untuk R&D berjuta-juta ringgit, kita telah rancang melalui kajian-kajian yang kita atur supaya memberi impak kepada negara. Sebagai contoh, ini adalah koleksi mengenai 60 jenis kayu keras tropika yang digunakan secara meluas di Malaysia untuk industri pembinaan. Dan melalui kajian yang FRIM melaksanakan, kita telah kenal pasti sifat-sifat kayu-kayu tersebut dan kita telah klasifikasikan mengikut ketahanan dia dan juga sifat-sifat kejuruteraan dia, sifat-sifat mekanikal dan sebagainya. Dan membolehkan jadi rujukan utama untuk industri pembinaan, industri reka bentuk dalaman, industri perabot dan sebagainya. Okey, ada 60 jenis. Kita ada lebih kurang 100 sebenarnya. Tapi yang popular 50 ke 60 jenis kayu keras tropika. Okey, ini juga turut dikatalogkan dan juga dikumpulkan oleh pihak FRIM untuk memastikan kita boleh mendatakan perkara-perkara ini kepada satu bentuk perkongsian maklumat yang lebih cantik. Okey, selain daripada produk kayu ini juga ada juga produk berasaskan herba dan hasilan semula jadi. Betul. Sebagai contoh, ini adalah teh herba. Teh herba adalah untuk penjagaan kesihatan. Sangat bagus untuk mana-mana individu yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Teh herba ini mempunyai kandungan antioksidan yang bagus dan produk ini sebenarnya boleh juga dijadikan sebagai produk cendera hati korporat. Dan sekarang ini telah berada di luar negara. Tengoklah packaging tu kayu. Di mana versi bahasa Inggeris untuk produk ini telah ada di Paris. Wow. Sudah dipasarkan di luar negara. Dan kita telah pasarkan ini melalui anak syarikat FRIM, iaitu FRIM Incorporated Sdn Bhd. Okey, alhamdulillah. Okey, ini untuk teh herba. Ada juga lagi yang lain. Yang lain ni? Manakala ini adalah rangkaian produk-produk pembasmi kuman yang mesra alam. Produk ini adalah berjenama Siara, dihasilkan oleh anak syarikat terbitan program inkubasi antara FRIM dan MTDC. Di mana produk ini telah berada di pasaran, di pasaran-pasaran tertentu seperti Jaya Grocer, Lotus dan sebagainya, dan produk-produk ini menggunakan bahan-bahan yang mesra alam dan mendapat penarafan ataupun status kita panggil eco-label. Okey, jadi tak ada kerisauan lah kalau nak membersihkan rumah dengan bahan-bahan ini untuk lantai, untuk kawasan-kawasan hospital, bangunan-bangunan komersial. Okey. Itu untuk produk-produk mencuci permukaan dan sebagainya. Ada juga produk yang ni? Yang ni pula biskut, adalah biskut serat tinggi yang
sesuai untuk mana-mana individu yang mengalami ataupun gejala kencing manis. Maksudnya diabetes patient friendly produk. Juga hasil daripada keluaran anak syarikat terbitan daripada projek inkubasi antara FRIM dan MTC. Okey, inilah dia. Kalau kita selalu makan tu nak berhati-hati juga kandungan gula, tapi ini memang sesuai untuk mereka mempunyai masalah kencing manis dan sebagainya. Manakala ini adalah produk minuman pracampur yang berpersa coklat yang mengandungi ekstrak tongkat ali, kita panggil ini adalah produk untuk minuman bertenaga. Sangat bagus. Wah, ada tongkat ali dalam ni. Ada. Okey, ini pula produk Biogisim. Okey, ini pula adalah produk berasas daripada Biogisim. Biogisim untuk industri komoditi negara, dan FRIM juga mainkan peranan yang penting memastikan kurangnya kita memberi tekanan yang tinggi kepada sumber hutan. Maksudnya kita memproses Biogisim, iaitu hasil sampingan industri daripada Biogisim seperti jerami, Biogisim kelapa sawit. Kita proses untuk jadikan bahan pembungkus mesra alam. Okey. Dan produk ini Ini produk untuk apa ni kegunaannya ni? Ini adalah untuk pembungkus buah-buahan. Dan produk ini telah dipasarkan. Letak apple boleh lah. Dipasarkan di Eropah. Sangat luas. Ada juga grade-grade untuk aplikasi di hospital juga. Okey, penerbit kita ni bukan untuk letak telur ya. Okey. Dan selain daripada itu juga ada perkhidmatan perundingan. Betul. Yang disediakan. Apa yang boleh diinformasikan berkenaan perkhidmatan perundingan? Okey, begini. Sebenarnya dengan pelaburan yang besar yang negara belanjakan, jadi R&D yang FRIM laksanakan telah kita atur, kita rancang dengan teliti, dan kita telah menghasilkan membangunkan banyak makmal-makmal berakreditasi. Di mana makmal ini menyediakan lebih 200 jenis ujian untuk keperluan industri. Seperti industri perkayuan, industri basahan herba, industri perladangan. Dan hasil daripada perkhidmatan kami ini juga membolehkan produk-produk seperti ini dan produk-produk lain lah, produk perkayuan, boleh diekspor ke luar negara. Itulah sumbangan kita. Dan pada masa yang sama, kita juga menyediakan khidmat perundingan kepada berbagai pelanggan, di mana FRIM hari ini menyediakan khidmat perundingan tidak kurang daripada 35 bidang yang berbeza, iaitu di peringkat huluan dan peringkat hiliran. Kalau saya boleh sentuh sikit huluan, dalam aspek huluan itu penyelidikan kita mengenai perhutanan, alam sekitar dan biodiversiti. Kita membuat kajian dan memberi perkhidmatan bagaimana untuk memastikan pengurusan hutan dan alam sekitar dilaksanakan secara berkesan dan cekap. Dan pada masa yang sama, inventory dan juga dokumentasi yang sistematik kita lakukan kepada sumber biodiversiti negara. Membolehkan supaya sumber ini adalah lestari untuk kita pelihara dan pulihara untuk keperluan generasi akan datang. Itu di peringkat huluan. Di peringkat hiliran, kita memastikan setiap apa yang kita sumbangkan melalui penyelidikan, melalui perkhidmatan, ujian makmal, termasuk juga perundingan, membolehkan produk-produk kita menepati piawaian industri semasa dan keperluan pasaran semasa. Seperti kita sedia maklum, pasaran semasa secara umumnya di peringkat global sekarang lebih cenderung kepada produk-produk yang mesra alam, produk hijau dan sebagainya. Dan kita sedia maklum, penekanan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-11 dan ke-12 supaya lebih banyak produk-produk hijau dikeluarkan. Dan apa yang FRIM sumbangkan adalah kita cuba melorongkan produk-produk kita supaya memenuhi aspirasi ini. Supaya kerajaan boleh mencapai satu tahap milestone di mana green procurement atau perolehan hijau dapat kita realisasikan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Ini adalah rangkaian produk-produk yang kita keluarkan antaranya. Ya, daripada penyelidikan, penghasilan itu boleh kita komersialisasikan. Nak inisiatif mengkomersialkan produk ini bagaimana pula, Tuan? Okey, sebelum kita komersialkan, kita kena pastikan dapatan penyelidikan ini kita daftarkan terlebih dahulu. Dan FRIM bekerjasama dengan rapat dengan sokongan daripada MOSTI, daripada Perbadan Harta Intelek Negara, iaitu MyIPO, juga daripada World Intellectual Property Organisation ataupun WIPO. Kita pastikan setiap hasil R&D kita daftarkan dalam bentuk pendedahan cipta ataupun invention disclosure. Daripada situ, peringkat seterusnya adalah kita daftarkan di MyIPO. Dan selepas proses pendaftaran, kita lakukan proses inkubasi, di mana kita memantapkan penyelidikan yang telah selesai tersebut, hasil penyelidikan itu,
kita mantapkan supaya teknologi kita betul-betul sedia untuk kita keluarkan di skala industri. Dan apa yang kita buat seterusnya? Kita bekerjasama dengan industri. Dan macam Frame, kita bertuah sebab kita ada satu anak syarikat yang kita bangunkan, iaitu Frame Incorporated Sdn Bhd. Kita bekerjasama dengan anak syarikat ini untuk kita mencari pelabur yang berminat, syarikat-syarikat yang berminat untuk mengkomersialkan produk-produk kita melalui perjanjian pelesenan teknologi dan sebagainya. Okey. Inilah kita panggil kerjasama berstrategi yang berorientasikan keperluan industri. Dan hasilnya, impaknya adalah kita boleh wujudkan peluang pekerjaan yang baru dan kita boleh wujudkan punca-punca ataupun pertumbuhan bidang-bidang baharu. Bidang-bidang baharu supaya kita membuka ruang-ruang baharu pada sumber kekayaan negara. Bersama dengan pihak-pihak ini boleh juga mengkomersialkan produk ini dengan lebih baik dan juga mempopularkan produk ini dengan lebih luas lagi. Tuan, harapan daripada usaha-usaha mengkomersialkan produk-produk ini khususnya apabila ia dilaksanakan, khususnya juga apabila ia mendapat sambutan daripada pemain-pemain industri. Jadi harapan kita, kita mengalalukan dan harapan kita adalah lebih banyak industri akan tampil. Bukan setakat industri, orang perseorangan, usahawan tampil ke Frame. Dan untuk kita sama-sama berganding bahu sebab itu adalah resepi kejayaan kita. Kita tak boleh bergerak sendiri. Dengan sokongan yang bagus daripada kerajaan, kita perlu keterlibatan daripada industri. Dan kita berharap pengkomersialan ataupun komersialisasi ini adalah merupakan akan datang ni menjadi salah satu teras utama dalam penjanaan tambahan pendapatan kepada institut, kepada Frame. Di mana impaknya adalah melalui proses ini kita sebenarnya mengetengahkan produk kita sendiri, teknologi kita sendiri, yang dibangunkan melalui kepakaran kita sendiri oleh saintis kita sendiri. Ini adalah kebanggaan kita, ini adalah warisan ataupun aset yang paling penting di negara kita yang perlu kita terus kembang dan majukan. Ya, yang penting pendidikan juga berasaskan kepada pendidikan mesra alam. Betul. Dan juga untuk Sustainable Development Goals. Sekali lagi Tuan, apakah antara laman sesawang ataupun mungkin media sosial yang boleh dilawati untuk mengetahui lebih lanjut tentang Frame dan sebagainya? Boleh lawati ke laman sesawang Frame www.frim.gov.my. Dan seperti yang tertera di skrin, kita ada juga Facebook, kita ada Twitter dan juga Instagram. Dan saya boleh dihubungi bahagian saya lah, bahagian inovasi dan komunikasi, merupakan entiti yang menguruskan sepenuhnya mengenai pengurusan dan juga perlindungan harta intelek serta urusan-urusan berkaitan pembangunan perniagaan berdasarkan teknologi Frame. Okey, tahniah sekali lagi Tuan. Selamat maju jaya juga diucapkan. Sudah pastinya untuk kita melihat bahagian inovasi dan komersialisasi Frame akan dapat terus dinamakan dan juga akan dapat terus ditambahbaikkan. Sedikit, apakah harapan daripada Tuan untuk melihat mewakili pihak Frame usaha-usaha seperti ini akan mendapat sambutan yang menggalakkan dan juga diterima masyarakat di luar sana? Saya harap dengan apa yang kita tunjukkan ni lebih banyak lagi usaha-usaha daripada syarikat tempatan untuk mengkomersialkan teknologi kita sendiri. Kalau kita selama ini bawa teknologi daripada luar, saya rasa kerajaan sekarang telah menyediakan ruang yang cukup luas dan Frame juga mempunyai punca kuasa yang jelas. Akta Frame 782 di mana membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kita bekerjasama dengan industri membangunkan dan juga mengembangkan teknologi tempatan kita yang boleh bukan sahaja diaplikasi di negara, juga kita ekspor ke luar negara. InsyaAllah. Satu penghargaan dan juga satu penghormatan untuk melihat apakah antara teknologi dibangunkan dan juga pendidikan dibangunkan oleh pihak Frame. Terima kasih kepada Tuan Mahmudin Saleh, juga merupakan pengarah bahagian inovasi dan komersialisasi Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia Frame bersama dengan kami. Saya nak cuba minuman Tok Ali ni. Boleh. Okey, terima kasih Tuan. InsyaAllah ini yang kita banggakan untuk kita menghasilkan produk kita sendiri, pendidikan kita sendiri, anak-anak tempatan.